Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa tu'assir karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ke surat 5 atas kali. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai, mengasihi, mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jemaah adilah. Jadi tajuk kita ni ialah apa kita dapat, apa buahnya bila kita beramal dengan zikrullah, zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini orang panggil dia zikir tariqat. Jawabnya yang pertama dulu ialah mahabbatullah. Allah Ta'ala akan kasih kepada orang yang berzikir ini. Itu zikir itu. Tapi di samping itu bukan berzikir saja, banyak lain-lain yang menyebabkan Allah Ta'ala itu kasih kepada kita. Banyak. Jadi dalam bahagian ini itu disebut yang pertama untuk ayat Quran yang menjelaskan kepada Tuhan, kepada siapa Tuhan kasih lagi. Yang pertama orang yang banyak berzikir. Lepas tu siapa lagi? Orang yang sabar. Siapa lagi? Orang yang telah sampai ke peringkat muhsinin yang kita baca sebelum ni. Dan selanjutnya kepada siapa Tuhan kasih lagi? Kepada orang tawabin. Dan siapa lagi? Mutatahhirin. Itulah dia punya lanjutan dia lah. Siapa dia tawabin? Itulah yang baru saya sebut tadi. Selain daripada orang yang banyak berzikir, Allah kasih kepada dia, Allah juga kasih kepada orang yang banyak taubat. Tawabin tu maknanya isim mubalaghah. Kalau dalam bahasa Arab, isim mubalaghah orang yang banyak betul taubat. Kalau yang taubat biasa tu dia panggil at-taib. At-taib tu maknanya orang yang taubat jugalah. At-taibu minaz zambi kama la zambalah, kata Nabi. At-taibu minaz zambi, orang yang taubat daripada dosa itu seolah-olah dia tidak ada dosa. Itu jadi perkataan nak tu at-taibu, orang yang taubat. Tapi kalau tawab, orang yang banyak taubat. Bukan sekali, bukan 10 kali, bukan 100 kali, banyak taubat. Itu dipanggil tawabin. Berapa banyak kita kena taubat? Kalau Nabi yang maksum tadi, sekurang-kurangnya taubat sehari semalam 100 kali. Dia bersabda, tubu ilallah. Nabi suruh kita taubat kepada Allah Ta'ala. Tubu ilallah. Wa inni atubu ilaihi, dan sesungguhnya aku taubat kepadanya, kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali, kulla yaumin, setiap hari. Nabi taubat setiap hari 100 kali. Mana kalau 100 kali setiap hari, istiqamah lah tu.
Berarti 100 kali itu istiqamah. Jadi ini hadis ni pengajaran kepada kita. Mana kalau Nabi itu yang maksum pun taubat sehari 100 kali, maka kita harus ikut Nabi ni. Berapa? Sekurang-kurangnya mesti 100. Itu maksum. Jadi kita ni tidak maksum. Bila tidak maksum, kena lebih lagi daripada 100. Kita kena buatlah lebih daripada 100, 200, sampailah 1000 ke sebagainya. Kalau kita istiqamah pula, hari-hari 1000, amat cantik. Kenapa? Tuhan kasih. Inilah kasih. Tuhan kasih kepada orang yang banyak taubat ni. Maka Tuhan katalah innallaha, bahawa Allah Ta'ala itu yuhibbu tu mana kasih, sayang kepada siapa? Jadi dia punya maf'ul bih dia tawabin. Tawab seorang, tawabani dua orang, tawabun ramai, tawabin ramai. Artinya orang-orang yang banyak taubat. Kenapa pula? Pasal memang Tuhan jadikan manusia kita ini sentiasalah ada je kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Mana tidak ada manusia Islam ni yang suci daripada dosa. Tak. Memang bila seluruh manusia, kita tak lepas. Baik maksiat yang zahir, mau lebih-lebih lagi maksiat yang batin. Jadi untuk ini, bibi kita jangan lepaslah daripada menyebut Astaghfirullahalazim. Bukan di mulut yang bersabut tu, mesti datang daripada hati. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullahalazim itu di lidah. Di hati kita mesti ada tu, aku mohon ampun kepada engkau ya Allah. Mesti ada tu. Sebab kalau tak ada di hati, tak taubat amal dia. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Sirajul Talibin, di karangan Imam Ghazali rahimahullah, dia kata at-taubatu sa'yun min masa'il qalbi. Itulah kitab Minhajul Abidin. At-taubatu, taubat itu sa'yun, adalah satu kerja, min masa'il qalbi, daripada kerja-kerja hati. Jadi taubat ini kerja hati, kata Imam Ghazali, bukan kerja lidah. Lidah tu hanyalah menjadi saksi kepada adanya taubat itu di dalam hati. Itu maksudnya. Mana kalau tak ada di lidah tu astagfirullahalazim, tak apa, tapi di dalam hati tu kena ada ya Allah, keampunanmu ya Allah, keampunanmu ya Allah. Tapi kalau ada di lidah, ada di hati, cantiklah. Itu maksudnya. Jadi kita kenalah taubat banyak-banyak. Tu banyak-banyak. Taubat ini bukan daripada Nabi Muhammad daripada Quran saja. Taubat ini dah mula daripada Nabi Adam alaihi salam. Nampak? Jadi Adam tu manusia yang mula-mula dijadikan oleh Allah dalam bentuk jasad, jasmani macam kita ni. Dia bila jadikan Tuhan, apa yang berlaku kepada Adam, takdirlah semua ni. Dia telah makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala daripada menghampiri pokok dia. Jadi Allah Ta'ala suruh larang jangan hampir pokok ini. La taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu dua orang ini menghampiri pokok ini. Dia tak sebut pokok apa, dia kata hadhihi syajarah dalam Quran. Sedangkan Nabi Adam dan datuk kita Setiawa bukan hanya hampir kepada pokok, dia telah makan pula buah daripada pokok yang dilarang oleh Allah menghampirinya. Kata Allah, kalau hampir saja tak boleh, lagi zalim. Itu dalam Quran kata la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Maksudnya kalau Adam dan Hawa menghampiri pokok ini,
maka adalah kamu berdua menjadi orang yang zalim. Apa arti zalim? Zalim ni maknanya ada dua. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri maknanya ialah melanggar perintah Allah. Itu makna kita telah menzalimi diri kita sendiri lah tu. Itu sebab Nabi Adam bila dia taubat tu dia baca Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, dan engkau beri rahmat kepada kami, naslanakunanna, nescaya jadilah kami ini minal khasirin, daripada kalangan orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Itulah doa taubat Nabi Adam. Nampak kan? Jadi dia telah menzalimi diri dia kerana makan buah tadi. Buah tu pula tak ada nama. Cuma iblis katakan kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal dalam syurga, kata iblis. Jadi dinamakanlah buah tu buah khuldi. Itu ialah khuldi, itu makna kekal. Jadi mana buah kekal. Makan buah ni kekal dalam syurga. Sedangkan Allah Ta'ala la taqraba hadhihi syajarah. Jadi Adam tadi dah tersilap, takdir lah ni, makan buah tadi. Maka dia pun taubatlah Nabi Adam tadi. Bukan 2 hari, tapi 200 tahun lamanya, sambil mengeluarkan air mata pagi, tengah hari, petang, malam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anda pun boleh baca. Itu satu dalam satu bentuk doa taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Al-Quran pula lagi elok. Kalau kita berdoa dalam bentuk Quran lagi cantik. Jadi mana baik astagfirullah dengan Rabbana zalamna? Dua-dua baik, tapi tentulah Rabbana lebih baik pasal dia ayat Quran. Itu maksudnya. Jadi kita buatlah, taubatlah. 200 tahun lama itu Nabi Adam taubat. Sehingga sampai satu masa, selain daripada Nabi Adam membaca doa Rabbana zalamna anfusana, Nabi Adam telah menambah lagi satu doa. Dia kata Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyyati faghfir ma'zirati. Jadi ya Allah Tuhanku, engkau tahulah zahiraku dan batinaku. Jadi maka ampunkanlah kelemahan aku ni, kata dalam Nabi Adam. Doa ni dia tak ada dalam Quran. Itu dia keluar daripada hati dia sendiri, doa ni. Jadi lepas tu dia berdoa apa nak yang doa yang baru tadi, maka Allah Ta'ala pun berfirmanlah kepada Nabi Adam. Dia kata, wahai Adam, selepas dia baca doa yang baru ni saya baca tadi, aku ampunkan dosa kamu wahai Adam. Waktu tu lah habis, tamatlah. Berarti 200 tahun dia berdoa, dia minta ampun. Itulah masalah Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi Adam. Dan Allah Ta'ala terus lagi berfirman kepada Adam, wahai Adam, siapa saja di kalangan zuriat kamu yang membaca doa ini, nescaya aku ampunkan dosa-dosa mereka. Itulah disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hadis Nabi ini. Jadi dapatkanlah doa Nabi Adam selain daripada Rabbana zalamna. Tapi macam mana Nabi Adam baca tu? Dalam kitab Sirajul Talibin. Jadi Nabi Adam suruh baca doa ini, dia telah tawaf di Baitullah 7 kali tawaf. Selepas dia tawaf yang ke-7 dah habis dekat Hajar Aswad, dia pergi kepada Rukun Yamani. Rukun Yamani iaitu
sudut sebelum Hajarul Aswad. Dia pergi itu, dia solatlah 2 rakaat. Agaknya solat taubat itu agaknya. Dalam hadis tak ada sebut solat. Solat apa-apa, dia kata solat saja. Lepas tu Nabi Adam pun lepas solat 2 rakaat tadi, dia pun bacalah doa itu dan doa ini. Termasuklah doa Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Pak, terimalah kelemahan aku ni. Faqbal ma'zirati. Itu maksud dia. Jadi, ulah Tuhan firman, siapa sahaja di kalangan kamu, zuriat kamu yang baca doa ini, aku ampunkan. Jadi, beramai sangat orang yang tahu doa ini. Yang ramainya ialah tak tahu. Jadi, tuan-tuan kena ambil tahu ni. Kena ambil tahu, tanyalah. Okey. Lepas tu bila anda ada peluang pergi umrah besok, tawaf sunat, tawaf aku tak kira lah. Apa-apa tawaf tak perlu dia tak kira tawaf rukun ke, tawaf sunat ke, tawaf ifadah ke, tak kira. Lepas tu pergilah yang kalau ikut mana-mana, tapi dalam hadis tu rukun Yamani. Pergi rukun Yamani sebelum Hajarul Aswad. Semua tahu lah tu. Sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu bacalah doa ni. Insya-Allah. Dan kalau boleh kita sebut lagi, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ni Allah, seperti mana yang telah Kau beritahu Nabi Adam, bahawa barang siapa yang membaca doa ini, nescaya aku ampunkan dosa mereka daripada zuriat Adam. Ya Allah, Kau telah berkata yang demikian, dan aku telah dengar ini semua, dan aku telah pun membaca, ya Allah, ampunkanlah dosaku ni. InsyaAllah. Macam tu sekali kita bertawasul macam tu, cantik lah sangat. Itu maksudnya. Ambil tahu kan. Jadi Nabi Adam taubat 200 tahun. Lamanya. Tuhan ampunkan dosa dia. Jadi mana 1/5 daripada umur Nabi Adam tadi dihabiskannya dengan taubat. Adam umurnya hampir 1000 tahun. Kalau 200 tahun dia taubat, makna 1/5 daripada umur dia taubat. 1/5. Kita ni balik pula ke kita. Umur kita 60 tahun, 70 tahun. Kalau 1/5 daripada 5, katalah umur kita 50 tahun. Kalau 1/5 maknanya 10 tahun lah. Ya betul. 50 kali 1/5. Tentulah 10 tahun lah lebih kurang. Kalau 50 tahun umur kita. Tuan-tuan dalam hati ni tak ada umur 50 lah. Kebanyakannya 50 katih, 60 dan 70. Kalau 70 tahun, 1/5 daripada 70, berapa agak bakhil, cinta kepada kebendaan dan bakhil. Hubbul jah, suka menjadi orang terkenal, sanggup buat itu dan ini, janji kita terkenal, suka mempromosikan diri. Hubbul dunia, ujub, takabur, riak dan lain-lain lagi. Ini dipanggil sifat-sifat yang dicela oleh Allah, dan memang ada dalam diri kita tiap-tiap orang. Tak kira dia orang Islam, tak kira dia orang kafir, semua ada penyakit ni. Tuhan dah jadikan dah. Tuhan yang beritahu dalam Quran, dan ayat ini sudah banyak kali dah saya baca. Ayat itu wasyamsi wa duhaha. Tuhan bersumpah dengan nama matahari dan cahaya matahari, sampai kepada wa nafsin wa ma sawwaha. 8 sumpah Allah Ta'ala nak mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia telah mengilhamkan ke dalam diri anak Adam ini fujuraha, sifat-sifat fujur. Itu dari sifat yang 10 saya baca tadi, sifat mazmumah. Memang Tuhan jadikan ada sifat mazmumah 10 tu ada dalam diri kita, tiap-tiap orang, tak ada kecuali, termasuk nabi-nabi dan rasul. Jangan fikir nabi tu, termasuk nabi-nabi dan rasul. Ada juga menjadikan wattaqwa dan sifat-sifat baik. Ingat tu, dalam diri kita ni kan ada sifat jahat,
ada sifat baik. Tapi Allah Ta'ala telah sambung ayat berikutnya, dia kata qad aflaha, sesungguhnya mendapat kemenanganlah. Menang kita ni kata Tuhan. Rasa bila? Kalau kita zakkaha. Man zakkaha, orang-orang yang membersihkan diri dia daripada sifat fujur. Jadi makna zakah tu kita kono buat kerja. Apa kerja? Membersihkan diri kita yang rohani ni daripada sifat-sifat fujur. Apa arti fujur tu? Sifat mazmumah tadi. Jadi kita kena buat kerja membersihkan dia tadi. Kalau kita tak bersihkan dia, kita yang akan terima kecelakaan. Wa qad khaba, sesungguhnya mendapat kecelakaanlah man, orang-orang dasaha, yang mengotorkannya, yang mengotorkan diri dia dengan sifat mazmumah tadi, bersifat dengan takabur umpamanya. Atau sifat takabur tu dah ada, dibiarkan tak dibersihkan. Macam sekarang ni dalam ni nanti ada takabur, tapi kita tak pernah bertindak membersihkan dia, tak pernah tazkiyah dalam bahasa Arab dia. Jadi kita duduk dalam sifat mazmumah lah. Bila kita dalam sifat mazmumah tu dah ada lah, mati tak hilang. Jadi kita dalam keadaan kotor. Bila kita dalam kotor dan sifat mazmumah tadi, mati besok tuan-tuan, dalam kitab Salul Salikin disebut su'ul khatimah. Orang yang mati besok ada dua cerita dia, sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah tu ada dua menyebabkan. Yang pertama sekali etikad. Bila etikad kita tak betul, itu su'ul khatimah dan kafir, mati kafir. Yang kedua su'ul khatimah tapi tak kafir, pasal kita bergelumang dengan maksiat batin tadi. Su'ul khatimah juga, habislah kita. Jadi kita kena tazkiyahkan diri kita. Jadi mutatahirin tu, itu maknanya orang yang Tuhan kasih kepada orang yang membersihkan dirinya. Diri kita ada dua, jasmani, rohani. Yang mengutarakan jasmani tadi ialah hadas kecil, hadas besar, najis dan cemar. Bersihkan dengan air. Itu je lah. Bersihkan dengan air, dengan tanah, dengan batu dan lain-lain lah. Rohani pula ada tiga yang mengotorkan dia: etikad, dosa, sifat mazmumah. Nak membersihkan etikad kita dengan ilmu tauhid. Kita kena belajar ilmu tauhid betul-betul. Nak membersihkan taubat tadi dengan taubat astaghfirullahalazim, atau rabbana zalamna, atau la ilaha illa anta, atau mana-mana taubat. Itu dosa. Dan nak membersihkan sifat mazmumah tadi pula, apa alat dia pula? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia. Dah siap dah dalam Quran sebut itu. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Siap Quran dah. Jadi membersihkan sifat mazmumah dengan berzikir la ilaha illallah, membersihkan dosa dengan taubat dan lain-lain. Banyak istimewa taubat ni, banyak benda yang membersihkan dia. Kita sembahyang tadi, ambil solat, ambil wuduk pagi tadi. Sebelum datang ke masjid, kita ambil wuduk. Jadi kita basuh muka tadi. Jadi segala dosa muka, masuk mata, telinga, lidah, dia akan habis mencelabak gugur bila kita basuh muka. Basuh telinga, jatuh. Tangan jatuh. Itu dosa ni banyak cara. Kita sujud tadi subuh ni, habis mencelabak, jatuh dosa. Jadi banyak. Jadi dosa dan akidah kena bersihkan. Itulah dia panggil mutatahhirin. Dalam sini tak sabun, tapi dalam kitab lain dia sabun. Sini dia ambil ringkas saja. Pastikan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Boleh? Ya? Suruh. Okey, 7:12 ya. Okey. Lebih dah. Okey. Syuruk kata dia. Syuruk tu matahari terbit.
Saya tak nampak betul itu bait ni tak. Nah kan? Ha. Kalau ya, insya-Allah itu saja untuk pagi ini dan kita sambung lagi besok akan datang. Ingat, Tuhan kasih kepada orang yang banyak taubat dan Tuhan tu kasih kepada yang suka membersihkan dirinya yang zahir dan yang batin. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.